Ikan dan produk perikanan adalah merupakan sumber utama protein diet rakyat Malaysia, di mana pada masa ini setiap orang dianggarkan menggunakan 50 kg ikan setahun dan ini dijangka meningkat kepada 56 kg setahun menjelang tahun 2010. Jabatan Perikanan mensasarkan menjelang tahun 2010 pengeluaran ikan negara akan ditingkatkan kepada 2 juta tan metrik setahun melalui sumbangan perikanan laut dalam sebanyak 500,000 tan metrik. Aquakultur 600,000 tan metrik dan mengekalkan sumbangan perikanan pantai di tahap 900,000 tan metrik. Ini juga akan dapat membantu mempertingkatkan lagi pertumbuhan industri pemprosesan berasaskan ikan seperti pengeluaran produk-produk berasaskan surimi, otoshimi, filet, produk penyejuk bekuan dan pengetinan yang menggunakan teknologi terkini. Pembangunan industri pemprosesan produk berasaskan ikan dijangka dapat meningkatkan lagi nilai tambah sektor perikanan. Kerajaan telah mensasarkan pertumbuhan industri nilai tambah perikanan negara pada kadar 2.61% setahun. Di bawah dasar pertanian negara ketiga pula, sasaran nilai tambah sektor perikanan sehingga tahun 2010 adalah sejumlah 3.1 bilion setahun. Bagi maksud ini, pertumbuhan industri pemprosesan produk berasaskan ikan yang berskala besar dan menggunakan teknologi terkini serta mampu menembusi pasaran global akan terus digalakkan. Sehingga penghujung tahun 2005, terdapat sebanyak 60 buah kilang yang beroperasi secara komersial dan daripada ini, sebanyak 56 buah kilang telah pun memperolehi sijil HACCP yang membolehkan produk-produk hasilan mereka dieksport ke peringkat antarabangsa, khususnya ke negara kesatuan Eropah. Melalui Jabatan Perikanan Malaysia, usaha-usaha ini akan terus dijalankan, khususnya bagi mempelbagaikan produk berasaskan ikan yang mempunyai nilai komersial serta mampu menembusi pasaran antarabangsa. Seperti juga di negara lain, aktiviti pemprosesan produk berasaskan ikan di negara ini telah pun bermula lama, di mana ikan yang ditangkap melebihi daripada keperluan harian akan digaramkan atau diawet supaya ianya boleh disimpan bagi tempoh yang agak lama serta lebih kepada kegunaan harian sekeluarga. Namun begitu, dengan adanya perubahan di dalam kaedah penangkapan dan pengendalian ikan, bidang pemprosesan berasaskan ikan di negara ini telah mengalami perubahan mengikut arus kemajuan, terutamanya apabila masyarakat menyedari hakikat bahawa ikan mempunyai khasiat kesihatan seperti omega 3 serta boleh mengelakkan serangan penyakit seperti sakit jantung dan dapat mempertingkatkan pertumbuhan minda kanak-kanak. Secara amnya, bidang pemprosesan produk-produk berasaskan ikan di Malaysia boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu yang berbentuk komersial, sederhana kecil, dan tradisional. Aktiviti yang dijalankan secara komersial menumpukan kepada pasaran ekspor keluar negara dan ini melibatkan kegiatan penyejuk bekuan, pengetinan dan produk-produk berasaskan surimi. Syarikat-syarikat komersial ini juga mempunyai pengiktirafan program pengurusan keselamatan kualiti dan keselamatan produk bagi membolehkan mereka memasuki dan bersaing di pasaran antarabangsa.
Di dalam kategori sederhana kecil pula, pengusaha lebih menumpukan usaha mereka kepada pengeluaran produk-produk seperti ikan kering, belacan dan cencaluk. Bilangan pengusaha yang terlibat dalam kategori ini adalah ramai, tetapi kaedah pengeluaran yang diamalkan masih berbentuk tradisional dan pasaran mereka adalah terhad dan lebih tertumpu untuk pasaran tempatan sahaja ataupun setempat. Pengusaha di bawah kategori tradisional pula hanya menjalankan pengeluaran mereka secara kecil-kecilan dan pengeluaran mereka adalah lebih sebagai kerja sampingan sahaja. Walaupun ini semestinya boleh memberikan pendapatan tambahan kepada mereka, namun usaha-usaha untuk menaik taraf premis atau mutu pengeluaran mereka terus dijalankan oleh pihak kerajaan seperti melalui aktiviti latihan, bimbingan dan tunjuk ajar yang dijalankan oleh Jabatan Perikanan. Produk-produk yang dikeluarkan pula adalah banyak tertumpu kepada produk seperti keropok leko, pekasam dan ikan salai. Menyedari hakikat ini, kerajaan khususnya melalui Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah mengambil langkah-langkah untuk menaik taraf pengeluaran mereka seperti menggalakkan penyertaan mereka di bawah Program Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera MPPB. Selain daripada itu, Jabatan Perikanan Malaysia turut menjalankan program dan aktiviti pengembangan dan khidmat sokongan industri untuk membangunkan industri pemprosesan produk berasaskan ikan di negara ini. Sebagai contoh, khidmat nasihat teknikal dan latihan ada dijalankan di Institut Perikanan Malaysia Cendering Terengganu, manakala program demonstrasi pemprosesan pula dijalankan secara berterusan di 7 buah pusat pengembangan perikanan iaitu di Manjung, Perak, Tanjung Sedili, Johor, Seberang Takir, Terengganu, Gelugur, Pulau Pinang, Miri dan Bintawa, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan. Selain daripada itu, pelbagai kemudahan dan insentif untuk pengusaha sedia ada dan bakal-bakal pelabur untuk menceburi bidang pemprosesan turut disediakan. Ini termasuklah program pinjaman peralatan melalui projek usahawan bimbingan jabatan, lawatan sambil belajar serta program-program promosi di peringkat dalam dan luar negara. Ke arah ini juga, satu forum yang dinamakan Majlis Perundingan Industri Pemprosesan telah juga diwujudkan oleh Jabatan Perikanan bagi membolehkan perbincangan dua hala secara berterusan dapat diadakan di antara jabatan dan pihak industri. Majlis ini dianggotai oleh hampir kesemua pengusaha industri pemprosesan produk berasaskan ikan yang utama, serta juga Kementerian Pertanian dan Asas Tani, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Perdagangan dan Industri Antarabangsa MITI. Jabatan Perikanan telah juga mengenal pasti beberapa produk berasaskan ikan
yang mempunyai potensi bagi menembusi pasaran dalam dan luar negara, iaitu produk-produk berasaskan surimi seperti jejari perasa ketam, jejari ikan, karasaki, jejari gulung dan produk berserdak roti. Aspek keselamatan produk hendaklah diberikan penekanan agar ianya memenuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Amalan perkilangan yang baik atau lebih dikenali sebagai Good Manufacturing Practices GMP yang menitik beratkan aspek reka bentuk, susun atur dan kebersihan premis, susun atur mesin, kebersihan pekerja dan dokumentasi yang lengkap perlulah diberi perhatian serta keutamaan. Selain daripada itu, aspek pembungkusan yang sesuai serta menarik, maklumat pelabelan yang lengkap serta persijilan pengiktirafan termasuk penggunaan logo halal adalah juga penting. Selaras dengan ini, Jabatan Perikanan telah pun melancarkan penjenamaan logo Fish Best dan untuk ini, pengusaha perlulah memenuhi dan mematuhi beberapa syarat seperti premis yang memenuhi amalan perkilangan yang baik, GMP, menghasilkan produk yang berkualiti serta mempunyai pembungkusan yang baik. Industri pemprosesan di negara ini sememangnya mempunyai potensi yang amat besar untuk dimajukan di masa hadapan. Selain daripada mempunyai bahan mentah yang mudah diperolehi, beberapa produk berasaskan ikan telah juga dikenal pasti di bawah pembangunan Pelan Imbangan Dagangan Negara. Bagi membantu pengusaha menembusi pasaran global, sebuah persatuan yang menggabungkan kesemua pengusaha-pengusaha pemprosesan seluruh negara sedang ditubuhkan. Dengan usaha-usaha gigih yang dijalankan oleh kerajaan melalui pelbagai bantuan, di samping penggunaan teknologi moden terkini, industri pemprosesan produk-produk berasaskan ikan di Malaysia mempunyai potensi besar untuk menembusi pasaran dalam dan luar negara. Pengusaha-pengusaha adalah digalakkan untuk menceburi industri ini kerana ianya mampu memberikan pulangan pendapatan yang lumayan.